Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asim Hassan dan ini Awani Borneo. Berikut tajuk utama untuk anda malam ini. Kempen PRN di Semenanjung Abang Johari akan bincang dengan parti komponen lain. Sokongan masyarakat dunia bukti integriti kedaulatan Sabah. Juga Kerajaan Sabah komited laksana MA 63. Pengerusi Gabungan Parti Sarawak GPS Tan Sri Abang Johari Tun Oping tidak menolak kemungkinan terlibat dengan kempen pilihan raya di 6 negeri yang akan berlangsung tidak lama lagi. Namun perkara itu katanya akan dibincang dengan komponen Parti GPS sebelum sebarang keputusan dibuat. Premier Sarawak itu berkata demikian ketika ditanya mengenai perancangan GPS untuk membantu kempen pilihan raya di 6 negeri ketika sidang media Majlis Perasmian Tadika Komuniti Sedirik Penan di kawasan Apuh Tutuh di Long Leng, Baram pada Selasa. Terdahulu Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi semasa lawatan kerjanya ke Sarawak baru-baru ini telah memohon tokoh dan pemimpin GPS untuk membantu dalam kempen pilihan raya di 6 negeri nanti. Katanya biarpun komponen parti GPS telah keluar daripada BN 5 tahun lalu, namun persahabatan politik yang telah terjalin sekian lama kekal baik selain bersama-sama membentuk kerajaan perpaduan. Dan kini sekarang GPS sedang membantu orang Penang. Ya, diputuskan lagi lah, Datuk. Tak, saya akan berbincang dengan para pemimpin GPS dulu. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Hajiji Noor menzahirkan penghargaan terhadap komuniti global atas sokongan kepada negeri itu dalam usaha melawan tuntutan tidak berasas pihak yang mendakwa sebagai waris Kesultanan Sulu. Menurut Hajiji, sokongan masyarakat antarabangsa yang ditunjukkan itu sekaligus mempertahankan prinsip kedaulatan dan integriti wilayah di peringkat antarabangsa. The international community has been pivotal in supporting Malaysia's position on this matter. We are grateful for the solidarity expressed by our friends and allies who understand the importance of upholding the principle of sovereignty and territorial integrity. Pada masa yang sama, menurut Hajiji, Kerajaan Negeri dengan kerjasama bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri, Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia, Institut Kajian Pembangunan Sabah atau IDS dan Sabah Law Society atau SLS sedang giat mengumpul maklumat serta bahan sejarah berkaitan untuk membantu dalam mengemudi landscape undang-undang yang kompleks. We are engaging in Tara historical records, international treaties, extensive research, analysis, and strategic planning to strengthen our position and present a compelling case that uphold the sovereignty and immunity of Sabah. Beliau berkata demikian sewaktu menyampaikan ucapan di program kolokium Timbang Tara Antarabangsa 2023, Kedaulatan dan Kekebalan Negara dalam Timbang Tara Komersial. Turut hadir ialah Speaker Dewan Negara, Tan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar. Minggu lalu, Mahkamah Rayuan The Hague di Belanda menolak permohonan kumpulan Sulu untuk mendapatkan pengiktirafan dan penguatkuasaan tuntutan anugerah sebanyak $14.9 bilion Amerika atau kira-kira 63 bilion ringgit terhadap Malaysia yang melalui proses timbang tara pada Februari tahun lepas. Seterusnya, penurunan kuasa kawal selia elektrik dan gas kepada Kerajaan Sabah harus menjadi kayu ukur kepada komitmen dalam memastikan tuntutan Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 dicapai. Timbalan Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah GRS Datuk Armizan Muhammad Ali yang juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan tugas-tugas khas itu bagaimanapun berkata masih banyak perkara yang terkandung dalam MA 63 yang perlu melalui proses perundingan sebelum boleh dilaksanakan. Penyerahan kuasa kawal selia elektrik dan gas. Ini kita tidak kategorikan, kita pun tak kategorikan sebagai selesai.
kita sebut selesai sebahagian. Sebab apa? Januari lepas, kuasa kawal selia gas sudah selesai. Now Sabah have the power, Datuk. But untuk kawal selia elektrik, Januari tahun depan. Jadi ini dia definisi selesai. Bincang, putus dan laksana. Sementara itu, Amizan turut menafikan dakwaan bahawa Parti Warisan telah menyelesaikan 17 daripada 21 perkara yang terkandung di dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63 sewaktu tempoh pemerintahan parti tersebut. Setakat ini sebagai urustia kepada MA63 ini, tidak sampai 17 pun yang sudah selesai. Jadi saya tidak tahu daripada mana Warisan boleh menyebut bahawa telah selesai 17 daripada 21 perkara tersebut. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media selepas merasmikan penutupan bengkel penyelarasan operasi dan pengurusan bencana negeri Sabah di sebuah hotel di Kota Kinabalu pada Selasa. Sementara itu, dalam perkembangan berasingan, Armizan memaklumkan sebanyak 45 cawangan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM di seluruh negara dilaporkan masih belum mempunyai premis operasi setakat ini, dan daripada jumlah tersebut, kebanyakannya di Sabah dan Sarawak. Pihaknya akan mengambil pendekatan sama ada membina bangunan baru atau mencari premis kerajaan yang boleh digunakan untuk menempatkan kaki tangan dan pegawai APM di 45 daerah yang terlibat. Ini antara fokus, sama ada kita laksanakan pendekatan, sama ada melalui pembinaan, kalau tidak pun peruntukan itu tidak serta-merta untuk membina pejabat, kita mencari premis-premis kerajaan. Dan salah satu alternatif lain lagi adalah melalui ihsan, iaitu kita bekerjasama dengan swasta untuk mereka meminjamkan secara ihsan premis-premis mereka yang ada. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan takziah kepada keluarga bekas Timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Abdul Gapur Saleh yang meninggal dunia tengah malam tadi. Perdana Menteri berkata jasa dan pengorbanan bekas ahli Parlimen Kalabakan itu kepada negara dan negeri Sabah akan sentiasa dikenang buat selama-lamanya. Anwar mengucapkan takziah dalam hantaran di akaun Facebooknya. Anwar mengutuskan salam takziah kepada keluarga serta mendoakan roh Allahyarham ditempatkan dalam kalangan mereka yang beriman dan beramal soleh. Abdul Ghaffur, 80 tahun, disahkan meninggal dunia di Hospital Gleneagles, Kota Kinabalu pada pukul 12.07 tengah malam dan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Likas, Kota Kinabalu pada pagi Selasa. Turut memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham Datuk Seri Abdul Ghaffur Saleh, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Ji Nur. Menerusi hantaran di Facebooknya, Haji Ji menzahirkan takziah kepada keluarga Allahyarham dan menyifatkan pemergiannya sebagai satu kehilangan sahabat seperjuangan. Haji Ji pada pagi turut menunaikan solat jenazah di Masjid Jami' Kampung Likas dan memberi penghormatan terakhir di tanah perkuburan Islam Kampung Likas, Kota Kinabalu. Abdul Ghaffur memegang jawatan Timbalan Ketua Menteri Sabah antara 1995 dan 1997. Allahyarham juga pernah menjawat pelbagai jawatan dalam Kabinet Negeri termasuk Menteri Keuangan Sabah serta Menteri Komunikasi dan Kerja Raya Sabah. Kerajaan Sarawak meluluskan peruntukan berjumlah 2.25 juta ringgit bagi melaksanakan projek penambahbaikan rumah panjang kaum Penan di Long Leng Baram. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata penambahbaikan itu turut melibatkan institusi pendidikan di kawasan itu. Tua kampung kata rumah sudah lama, sudah usang, mau pola baru sikit. Cik banyak keganya, boleh tahan juga. Satu pintu 50, ada 20. 45 pintu. 50 kali 45, ini belajar kanak-kanak lah, ini arithmetic.
lebih kurang 2.25 juta. Jadi hari itu saya berunding dengan MP dengan Wakil Rakyat Dennis dan juga dengar cerita Fatimah tadi pasal keadaan lebih baik, saya luluslah. Tambah beliau, projek pembangunan kawasan luar bandar merupakan sebahagian daripada intipati Plan Pembangunan Pasca COVID-19 Sarawak PCDS 2030. Abang Johari ditemui media pada majlis perasmian Tadika Sedidik Penang di Long Leng Baram pada Selasa. Untuk rekod, perkampungan Long Leng dihuni 151 orang penduduk suku kaum Penang. Mereka merupakan sebahagian daripada lebih 1,000 kaum Penang di Baram. Sementara itu, menurut Abang Johari adalah penting untuk memastikan semua rakyat Sarawak tidak ketinggalan dalam pelan pembangunan pendidikan. Ini bagi memastikan kaum minoriti juga mempunyai peluang cerah dalam pendidikan tinggi selain dapat melahirkan tenaga pakar serta profesional terutama bidang berkaitan sains dan teknologi serta pengurusan sumber alam. Saya ada statistik di sini yang ada pada saya, rekod di antara 1998 hingga 2022. Sekarang ada orang Penan masih belajar PhD 2 orang. Masih lagi menggaji untuk mendapat ijazah PhD. Bermaknanya keluar kelaknya jadi doktor lah. Bermakna graduan Penan sekarang jumlahnya ialah 226 orang. Sekarang sudah ada residen orang Penan. Daripada apa yang kita buat dulu, sudah ada 1 orang residen masyarakat Penan. Usaha menangani kes buli di sekolah perlu ditangani bersama semua pihak. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata hal ini penting bagi memastikan para pelajar tidak takut dan berasa selamat untuk ke sekolah. Bullying is something that cannot be tolerated. Yeah, it's those that are responsible for it has to be brought to justice. Ya. Perlu dilihat ya bagaimana boleh dielakkan ya, system of reporting juga ya perlu mungkin ditambah baik ya, and kita tidak mahu ianya berlanjutan sebab ia akan menyebabkan kanak-kanak itu trauma. Dan there is also a big kadang-kadang ia juga boleh menyebabkan kanak-kanak itu berhenti sekolah sebab beliau sentiasa merasa takut untuk datang ke sekolah. Jadi ini akan bukan saja menimbul kerugian kepada kanak-kanak itu, malah ia menimbulkan kerugian kepada keluarga dan community. But the trauma itself, the emotional scar dari segi fizikal dan juga dari segi emosi. Baiklah, laporan itu mengakhiri Awani Borneo untuk hari ini. Saya Asim Hassan, salam hormat. Kita jumpa lagi.